Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk menyambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan kita telah selesai pada 8 bab, dan hari ini insya-Allah kita akan masuk pada bab yang ke-9 berkenaan dengan keadaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Ma ja'a fi aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini dia membentangkanlah hadis-hadis berkenaan dengan keadaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bab ini hanya ada 2 hadis yang akan hanya dimuatkan 2 hadis dalam bab yang ke-9 ni, dan nanti dia akan disambung pada bab yang ke-52 nanti insya-Allah. Dan dalam hadis yang dalam bab yang ke-9 ni nak ceritakan keadaan hidup Nabi itu, yang di mana keadaan hidup yang dialami oleh Nabi itu sangat sempit dan juga susahlah. Samalah keadaan hidup Nabi dan juga keadaan hidup para sahabatnya. Okey, kita masuk pada hadis yang ke-68. Hadis yang ke-68 yang menceritakanlah keadaan hidup para sahabat. An Muhammad ibn Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'alaihi thawban mumashaqqan min kattanin fatamakhata fi ahadihima فقال أبو هريرة بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. Dia agak panjang sikit, tapi nanti dia punya terjemahannya pendek sajalah. Jadinya maksud hadis ni, Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin menceritakan, kami bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam satu majlis. Di badannya terdapat 2 kain katan. Kain katan ini kain linen lah, macam kita sebutkan sebelum hadis yang sebelum ni. Jadinya di badan Abu Hurairah ini terdapat 2 kain katan yang dicelup dengan sejenis mish, yakni sejenis pencelup daripada tanah yang berwarna merah. Lalu beliau mengelap hingusnya di salah satu daripada kain itu sambil berkata bakh, kalimah tanda terpegun. Abu Hurairah mengelap hingusnya di kain katan, demi Allah, sesungguhnya aku pernah terjatuh di kawasan antara minbar Rasulullah SAW dan bilik Aisyah. Ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Dia cakap, aku ni pernah terjatuh di antara minbar Nabi dengan
rumah dengan bilik Sayyidatina Aisyah, terjatuh di antara inilah tempat tu yang seperti yang kita tahu, dia dekat lah antara mimbar dengan rumah Nabi itu, dia dekat. Sebab itu di kawasan itu panggil Raudah. Dia dekat lah. Jadinya demi Allah, sungguhnya aku pernah terjatuh di kawasan antara mimbar Rasulullah SAW dan bilik Aisyah radhiyallahu anha kerana pitam. Lalu seorang lelaki yang berada di masjid itu datang dan memijak kakinya ke tengkukku kerana merasakan aku gila. Sebenarnya aku tidak gila, kata Sayyidina Abu Hurairah. Sebenarnya aku tidak gila, sebab pitamku itu tidak lain adalah kerana lapar. Ini para sahabat Nabi SAW yang di mana keadaan hidup mereka ini sangat-sangat susah sehingga kan pitam. Dan orang mengingatkan dia pitam itu sebabkan dia gila ke sawan ke dia pitam. Sebab tu ada seorang lelaki yang berada dekat masjid Nabi tu, dia pijak tengkuk Abu Hurairah dengan dia beranggapan bahawa Abu Hurairah ni jadi gila ataupun dia sawan, lebih kurang macam tu lah. Dia pijak tengkuk tu. Dan kemudiannya Abu Hurairah kata, aku pitam ni bukan sebab aku gila, tetapi aku pitam disebabkan aku lapar, terlalu lapar. Ini para sahabat Nabi SAW yang kita sanjung. Ini Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi SAW, tetapi disebabkan keadaan hidup pada ketika itu sangat susah sehingga menyebabkan beliau jatuh pitam kerana tersangat lapar. Dan kita kena ingat bahawa Abu Hurairah ini merupakan golongan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah golongan yang sentiasa dalam keadaan ibadah sajalah. Dia berada dalam keadaan ibadah, dan apa yang Nabi SAW makan, itulah yang mereka makan. Itu Ahlus Suffah lah. Apa yang Nabi makan, itulah yang mereka makan. Kalau Nabi makan roti, ada makanan, Nabi makan roti tersebut, dan mereka juga akan makan roti lah. Tapi kalau Nabi berlapar, mereka juga akan berlapar. Ini kesempitan hidup lah pada zaman itu. Dan hadis di atas ini dia menggambarkan kemiskinan dan juga kesempitan hidup pada zaman Nabi, yang bukan sahaja membelenggu Nabi, tetapi juga membelenggu para sahabatnya. Bukan sekadar Nabi saja yang hidup hidup dalam keadaan yang sukar, tetapi para sahabatnya juga begitulah. Kemudian setelah kewafatan baginda, barulah keadaan hidup para sahabat ni semakin baik. Macam dulu, sebabkan selepas daripada kewafatan Nabi itu, Islam itu dia semakin berkembang, dan umat Islam pada ketika itu pun dapatlah merasai kesenangan sedikit demi sedikit, dapat merasai kesenangan lah. Termasuk juga Sayyidina Abu Hurairah, yang di mana pada dulunya beliau pengsan kerana tersangat lapar, tetapi selepas saja kewafatan baginda Nabi SAW, adalah mengecapilah sedikit kesenangan dalam kehidupan. Itu mereka lah. Dan dalam hadis ini juga disebutkan berkaitan dengan kain katan yang dipakai oleh Abu Hurairah. Kain katan ini adalah sejenis kain linen, iaitu kain yang dibuat daripada serat pokok flax, macam kita sebutkanlah sebelum-sebelum ni. Lepas tu kain linen ini juga dicelup almish, dan sejenis pencelup yang berwarna merah lah, dicelup. Dan kain yang dipakai oleh Abu Hurairah ni, dia buat untuk mengelap hingusnya, nak menunjukkan kepada kita bahawa tidak ada kesenangan yang ni. Dia tidak ada nilai. Walaupun kain itu dinampakkan sebagai kain yang megah ataupun kain yang hebat di pandangan manusia, kain yang mahal lah, boleh senang cakap begitulah, kain yang mahal, tetapi Abu Hurairah buat kain tu sebagai pengelap hingusnya, nak menunjukkan bahawa
kain tersebut itu tidak ada nilai kemegahan, walaupun pada pandangan orang lain itu dia menggambarkan kemegahan lah kain tersebut, kain yang boleh dipandang tinggi lah, kain yang mahal. Tetapi disebabkan Abu Hurairah ini dia seorang sahabat Nabi yang mementingkan kezuhudan dan sebagainya, dia menganggap perkara-perkara yang bersifat kemegahan ini tidak ada nilai, tidak ada harga bagi dirinya lah. Dan sebab itu dia lap hingusnya itu menggunakan kain yang mahal. Itu level para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat mereka ini sangat-sangat zuhud, tawaduk terhadap dunia. Itu sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ni ada yang dalam hadis ni juga ada sebut pasal seorang lelaki yang memijak tengkuk Sayyidina Abu Hurairah ini, disebabkan dia ingat Abu Hurairah ni dah gila ke, kena rasuk ke, ataupun sawan ke. Padahal Abu Hurairah itu adalah dia lapar, sebab itu dia pitam lah. Itu Sayyidina Abu Hurairah. Disebabkan kenapa lelaki tersebut pijak tengkuk Abu Hurairah, disebabkan kerana perbuatan itu adalah perbuatan biasalah untuk orang-orang yang gila, ataupun untuk orang yang sawan lah, ataupun dirasuk dan sebagainya. Itu perkara biasa yang dilakukan pada zaman dahulu lah. Jadinya apa pengajaran daripada hadis yang kita nak sampaikan berkenaan dengan para sahabat yang apabila mereka ini terlalu lapar sehingga kan boleh menyebabkan mereka ini pengsan dan pitam. Hadis di atas ini nak mendidik orang Islam ini untuk sentiasa berdaya tahan menghadapi apa sahajalah cabaran kehidupan, seperti kemiskinan, kesusahan, peperangan dan sebagainya. Kena ada daya tahan yang kuat lah. Walaupun Abu Hurairah ni pitam disebabkan lapar, tetapi itu level ketahanan dia, sampai kan dia boleh tahan tidak makan beberapa hari, hanya minum air dan sebagainya. Memang sahabat-sahabat Nabi ini kebanyakannya, lebih-lebih lagi sahabat yang digelar sebagai golongan Ahlus Suffah. Mereka ini makan apa yang Nabi makan, dan apa yang Nabi sediakan, apa yang Nabi makan, mereka makan. Kalau Nabi berlapar, mereka juga akan berlapar. Dan kebanyakan hidup Nabi SAW ini, Nabi hidup dalam keadaan sentiasa dalam keadaan lapar. Itu Nabi SAW. Umat Islam perlu mengambil iktibar daripada kesusahan yang pernah dihadapi oleh Nabi dan para sahabat, yang lebih susah daripada kesusahan manusia pada hari ini. Kena ambil pengajaran lah, kena ambil iktibar bagaimana para sahabat dan Nabi itu kesempitan hidup mereka ini sehingga menyebabkan tidak ada makanan dan sebagainya. Tetapi nikmat yang kita ada sekarang ini, kita tidak merasakan lapar yang teramat sangat lah. Kita tidak merasakan kesusahan hidup yang teramat sangat, maka perlulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita dapat melihat kelebihan sahabat bernama Abu Hurairah ketika waktu susah beliau menzahirkan kesabarannya, tidak pernah mengeluh atau merintih tentang kesusahannya ketika bersama Nabi. Pada waktu senang pula beliau menzahirkan kesyukuran kepada Allah dan tidak lupa diri. Ini Abu Hurairah ini, walaupun dalam kehidupannya ini susah, dia tidak pernah mengadu, tidak pernah merintih meminta tolong kepada Nabi SAW. Dan apabila dia telah mendapatkan sedikit kesenangan hidup, dia bersyukurlah kepada Allah, dan dia tidak lupa dirilah, tidak terlalu hanyut dibawa dengan keduniaan. Ya, sebabkan setelah daripada wafatnya baginda Nabi SAW ini, para sahabat ini adalah perubahan sedikit dalam kehidupan mereka. Yang dulunya susah, tidak makan dan sebagainya, lepas saja wafat Nabi SAW, Islam itu semakin berkembang dan mereka ini, hidup mereka semakin senang lah. Itu. Dan Abu Hurairah ini nak tunjukkan kepada kita, dia tidak melupakan dirilah dengan perbuatan yang dia pakai kain linen yang mahal itu, yang berharga itu, dia buat untuk lap hinggusnya saja. Itu betapa zuhudnya seorang sahabat Nabi SAW yang sering berdamping, yang sering bersama dengan Nabi. Walaupun keadaan hidup mereka ini, apa yang Nabi makan, mereka makan. Kalau mereka lapar, kalau Nabi berlapar, mereka juga akan berlapar.
Setakat itu sajalah perkongsian hadis pada tengah hari ini. Ada satu lagi hadis lah untuk bab yang ke-9 ni, dan kita akan baca pada hari esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.